Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirul Hakimi dari kelas 4 Angsana. Saya akan membentangkan bab 5.1 Asas Gelombang. Gelombang boleh dihasilkan oleh sistem berayun atau bergetar. Sistem berayun atau bergetar ialah gerakan ulang-alik pada kedudukan keseimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. Adakah gelombang memindahkan tenaga? Ya, gelombang memindahkan tenaga merambat tanpa memindahkan jirim medium. Jenis gelombang. Gelombang progresif. Gelombang progresif ialah profil gelombangnya merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Contoh gelombang progresif ialah gelombang melintang dan gelombang membujur. Gelombang seterusnya ialah gelombang pegun. Gelombang pegun ialah profil gelombangnya tidak merambat dengan masa. Contohnya alat muzik gitar, ukulele dan seruling. Cara membandingkan dua gelombang progresif. Gelombang melintang. Gelombang melintang zarah mediumnya bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Dia bergerak dari puncak ke lembangan secara berturutan. Contoh gelombang melintang ialah radio, cahaya dan air. Gelombang membujur pula, zarah mediumnya bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Dia bergerak dari kawasan mampatan ke renggangan secara berturutan. Contohnya bunyi. Gelombang juga boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Gelombang mekanik memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Gelombang mekanik juga terdiri daripada getaran zarah dalam medium, sebagai contoh air dan seismik. Gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk pemindahan tenaga. Gelombang elektromagnet juga terdiri daripada ayunan medan elektrik dan magnet yang berserenjang dengan satu sama lain, sebagai contoh radio, cahaya dan gamma. Istilah yang akan kita gunakan di tajuk ini ialah amplitude, tempoh, frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang. Ini ialah contoh ilustrasi amplitude titik fasa dan panjang gelombang bagi gelombang melintang. Cara nak tulis titik fasa ialah dari atas C1, C2 dan C3. Pergi ke tengah I1, I2 dan I3. Kemudian T1 dan T2. Seterusnya, ini pula ilustrasi bagi titik fasa dan panjang gelombang bagi gelombang membujur. Cara nak tulis titik fasa ialah T1 dari atas C1, C2 dan C3. Kemudian R1, R2 dan R3. Kemudian dua jenis graf gelombang, iaitu graf sesaran melawan masa dan graf sesaran melawan jarak. Contoh soalan bagi tajuk asas gelombang. Berapakah amplitude dan panjang gelombang di bawah? Soalan minta amplitude dan panjang gelombang. Amplitude ialah sesaran maksimum satu zarah dari kedudukan keseimbangan. Jadi amplitudenya berada di sini. Untuk mendapatkan amplitude, kita kena bahagikan 2 meter dengan 2. Jadi amplitude ialah 1 meter. Dan soalan minta panjang gelombang. Panjang gelombang ialah jarak di antara dua titik fasa yang berturutan. Jadi panjang gelombang ialah dari sini ke sini. Untuk mendapatkan panjang gelombang, kita kena bahagikan 4 meter dengan 2. Dapatlah 2 meter. Sekian.